Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kali ini saya akan menjawab soalan yang bertalu-talu ditujukan dalam channel saya, iaitu perlukah kita memakai seluar dalam semasa berkayuh? Walaupun soalan ini adalah lucu bagi rider-rider di sana, tapi ia adalah isu ataupun masalah besar. Jadi, saksikan video ini sehingga penghujungnya. Kali ini saya akan menjawab soalan tentang perlukah memakai seluar dalam ini secara lengkap supaya dengan video ini dapat membantu dan tidak lagi timbul soalan perlukah kita memakai seluar dalam semasa berkayuh ataupun tidak. Pertama sekali ialah saya akan memberikan 3 sebab kenapa kita tidak perlu, jawapannya tidak perlu memakai seluar dalam semasa berkayuh. Jadi saya beri jawapan terus terang, tidak perlu memakai seluar dalam semasa berkayuh. Dan kemudian saya akan memberikan beberapa masalah lain yang juga berkaitan dengan memakai seluar dalam ini dan bagaimanakah cara mengatasinya. Baik, tanpa membuang masa lagi, iaitu sebab yang pertama, mengapa kita tidak perlu memakai seluar dalam adalah disebabkan oleh untuk mengelakkan daripada shuffing. Dalam English dipanggil shuffing, iaitu melecet. Jadi shuffing ini, jadi bayangkan sebelum ini saya banyak berkongsi dalam video saya di mana target kita iaitu untuk mencapai 80 cadence, iaitu tahap 80 RPM cadence, iaitu bermaksud setiap putaran tu, setiap seminit tu putarannya adalah 80, iaitu itu target kita lah, 80 ke atas. Dan untuk newbies, walaupun menaiki bukit ataupun untuk newbies, iaitu purata ataupun average RPM ataupun cadence ini adalah sekitar 60. Jadi 60 ni bermaksud setiap kali putaran, setiap kali kita berkayuh iaitu setiap seminit iaitu 60. Jadi bayangkan itu 1 minit. Kalau kita berkayuh 1 jam, sebenarnya kita bergerak ataupun memutarkan pedal kita iaitu sebanyak 3,600 kali putaran. Jadi, anda boleh bayangkan bahawa anda telah melakukan pergerakan sebanyak 3,600 setiap 1 jam. Itu untuk RPM ataupun cadence 60. Jadi, kalau mereka yang profesional, mereka yang berkayuh lebih tinggi cadence-nya 80, di mana lebih lagi beribu-ribu pergerakan dalam masa 1 jam. Okey, faham ya? Jadi ini untuk bayangan saja di mana kita telah melakukan sekurang-kurangnya pergerakan kita adalah sebanyak 3,600 pergerakan dalam masa 1 jam. Jadi ada yang berkayuh 1 jam, ada yang berkayuh 2 jam, sehinggalah 5 jam, ada yang berkayuh sehingga 12 jam dan sebagainya. Okey. Jadi berjam-jam anda berkayuh. Jadi beribu-ribu ini bermaksud beribu-ribu pergerakan. Jadi apabila kulit anda berada dalam bib shot, okey, jadi kulit anda juga adalah bergerak dan bergeser. Okey, jadi saya tunjukkan. Salah satunya ialah bib shot ni. So bib shot ni berjenama red white apparel. Jadi ini adalah bib shot antara kegemaran saya dan dia khas untuk long distance. Untuk 100 km ke atas saya akan pakai bib shot ni, red white apparel. Bukan saya nak jual, saya hanya ingin berkongsi bahawa ini adalah satu contoh lah di mana merupakan favorite bib shot saya. Jadi bib shot ni dia sebenarnya buatan Singapura, okay, tapi materialnya diimport dari Italy dan materialnya kalau tengok teksturnya adalah khas dan padding ni kita panggil chamois. Chamois, C-H-A-M-O-I-S, chamois. Di mana chamois ni ia adalah dicipta khas dari segi teksturnya, dari segi paddingnya bukan seperti bantal semua rata saja tapi kalau tengok di paddingnya di bahagian contohnya yang tebal sedikit iaitu di bahagian yang dipanggil seat bone. Kita ada pelvis bone atau seat bone. Jadi di sini lebih tebal
Okey, dan di sini ada ruang supaya untuk lelaki, jadi tidaklah berlakunya banyak pergeseran. Okey, jadi bukan saja paddingnya special, teksturnya special ataupun istimewa. Jadi ia dicipta khas untuk melekat pada kulit kita. Jadi walaupun sebegini, walaupun teksturnya lembut, walaupun teksturnya sesuai untuk kulit kita, tapi masih berlakunya pergerakan ataupun chafing. Jadi cara kita mengatasinya ialah dengan kita ada Chemist Cream. Contohnya ini adalah jenama ASOS, dan anda boleh cari di Shopee ataupun anda Google saja, anda cari Chemist Cream ni. Dan ini adalah agak mahal jugalah sebab ini jenama ASOS daripada Switzerland, dan harganya mungkin sekitar 80 hingga 90 ringgit. Tapi ia bertahan sangat lama. Saya beli ni sudah setahun lebih dan masih ada lagi, boleh pakai lagi. Jadi berbaloi lah kan, sebab materialnya tak semesti krim lain ataupun ada yang cuba letak mentega dan sebagainya. Dahlah, kita tidak akan rasa macam berminyak, kita tidak akan rasa macam tak selesa kan, sebab berlengas di dalam kita punya Big Shot. Saya suka dengan Chemist Cream ni. Jadi Chemist Cream ni boleh bertahan setahun lebih. Okay? Jadi saya gunakan supaya ia dapat membantu, bukan saja teksturnya ialah lebih lembut, lebih sesuai untuk kulit kita, tetapi ia juga bila kita letak Chemist Cream, ia memang mengurangkan lagi geseran di dalam Big Shot. Okay? Jadi apa masalah dengan seluar dalam? Jika kita pakai seluar dalam, jadi saya minta maaf dulu, saya tunjuk seluar dalam saya. Okay, bukan saya nak iklan seluar dalam saya. Okay, contohnya seluar dalam ni. Ini adalah seperti boxer jugalah. Tapi saya suka ataupun dipanggil trunk kan. Jadi trunk ni memang kurang sikit berbanding dengan seluar dalam, sebab seluar dalam bentuknya tirus. Jadi kalau tirus tu lebih berbahayalah sebab geserannya lebih di bahagian celah kangkang. Jadi boxer ni dia kurang, walaupun kurang, tetapi kalau dilihat jahitan di dalamnya ada jahitan-jahitan yang juga kasar. Itu satu. Okey. Dan kedua masalahnya ialah selalunya seluar dalam ni dibuat daripada cotton. Cotton ni kalau cuaca biasa, cuaca di Malaysia ni memang sesuai lah. Tetapi bila seluar dalam ini berada di dalam Big Shot, okay, ia adalah tidak selesa. Sebab, okay, saya akan berikan sebab yang seterusnya, iaitu sebab kedua ialah segi pengudaraan, iaitu ventilation. Di mana ventilation bila seluar dalam berada dalam Big Shot, pengudaranya adalah tidak baik. Jadi ia akan panas, lebih panas, dan ia akan berpeluh. Di mana kalau Big Shot ni selalunya materialnya ialah pengudarannya memang sangat baik. Bila kita berkayuh tu cepat saja peluh kita kering. Itu juga jika peluh ni selepas Chemist ni meresap, ia juga akan keluar melalui permukaan material dalam Big Shot ni yang menyebabkan di mana bahagian ni lebih senang kering jika berpeluh. Jadi sebab itulah, sebab kedua ialah dari segi pengudaraan. Dan sebab yang ketiga ialah dari segi di mana kita nak pastikan keberkesanan padding ni. Jadi kalau padding ni ada permukaan lain di antaranya, jadi kita kurang terasa dari segi pantulan dia, dari segi sponge-nya, okey, jadi dia kurang berkesan semasa kita berkayuh jika ada permukaan lain di atasnya. Jadi kita nak pastikan keberkesanan padding material pada Big Shot ni. Jadi kita tidak perlu ada lapisan, okey, di antara kulit kita dan juga Big Shot ni. Jadi saya telah berikan 3 sebab, okey, 3 sebab kenapa kita tidak perlu memakai seluar dalam di dalam Big Shot ataupun semasa berkayuh. Pertama ialah segi kita ingin mengelakkan melecet. Kedua ialah dari segi pengudaraan, iaitu ventilation. Kita nak bahagian di dalam Big Shot ni, iaitu punggung di dalam Big Shot ni
tidaklah terlampau berpeluh, tidaklah panas, dan kita dapat menghindari daripada rasa tidak selesa. Okey, berlengas di dalam ni kan, jika terlalu panas, jika ventilation ataupun pengudaranya tidak baik. Dan sebab ketiga ialah kita nak pastikan ialah padding di dalam bib short ini adalah berkesan. Saya bagi contoh lagi. Contohnya, bib short yang paling mahal sekali yang pernah saya beli, iaitu bib short ni ialah juga berjenama ASOS. Ini adalah ASOS model Sento. Ini adalah bib short jenamanya model Sento. So keistimewaan bib short ASOS ni, di mana paddingnya dijahit berasingan atau unik sikit, berasingan daripada permukaan bib short ini. Jadi kain bib short ni di bahagian punggung ni, di mana ada ruang. Jadi seolah-olah bila anda letakkan punggung anda di atas padding ni, jadi padding ni akan ikut punggung anda dan kurang geseran pada permukaan bib short. Ini adalah teknologi secara teorinya oleh ASOS. Okay? Jadi ASOS telah mengeluarkan high-end bib short yang memang mahal lah. Macam ni pun harganya 1000 lebih. Sebab itulah saya katakan bahawa bib short ni ada peranannya. Jadi kita kena untuk pastikan kita mendapat hasil daripada efektif teknologi daripada padding ni. Jadi kita tidak perlu lagi lapisan di antara kulit kita dan juga padding ataupun chemise. Sebab itulah kita tidak perlu memakai seluar dalam. Okey. Jadi itu 3 sebab kenapa kita tidak perlu memakai seluar dalam. Okey. Dan tadi saya beritahu tentang chemise cream. Okey, chemise cream ni memang agak mahal, iaitu harganya sekitar 80 hingga 90 ringgit. Tapi walaupun dia boleh bertahan lebih daripada setahun untuk saya, dan cara yang murah ialah kita gunakan ialah Vaseline saja. Jadi Vaseline ni boleh didapat di mana-mana saja, dan harganya tak silap saya ada yang kurang daripada RM10, ada yang kurang daripada RM20. Jadi kalau yang besar ni ia memang bertahan. Saya telah pakai lebih daripada 5 bulan. Okey, dan saya berkayuh hampir setiap minggu, setiap bulan. Okey, dan sekurang-kurangnya seminggu saya berkayuh 3 kali seminggu. Jadi Vaseline ni yang besar ni boleh bertahan lebih daripada 5 bulan. Okey, jadi itu cara yang murah. Jadi saya telah berikan penyelesaian. Jadi mereka yang rasa mahal nak beli chemise cream ni berjenama ASOS 80 hingga 90 ringgit, anda boleh pakai saja cara yang murah, iaitu Vaseline. Jadi saya tahu ada yang rakan-rakan di sana macam-macam lah. Mereka kata nak pakai mentega ke, nak pakai pelanta ke, terpulang lah kan. Jadi ia sesuai untuk anda tahu apakah fungsinya dan pastikan ia selamat. Jadi kalau keluar rashes ke, ada kesan pada kulit anda, hati-hatilah, pergilah jumpa doktor. Dan sekurang-kurangnya anda laburlah pada Vaseline kan. Itu cara yang murah kan. Okey, jadi ada juga masalah lain. Okey, ada juga argue kata bagaimana kalau kita pakai seluar dalam yang licin, macam anda boleh beli Decathlon. Okey, maaf saya tunjuk. Okey, ni Decathlon. Okey, so juga bentuk trunk. Kalau bentuk seluar dalam tu tirus, lagi bahaya. Di celah-celah kangkang ni akan rasa sakit. Jadi ada rakan kita yang di sana, yang di ruangan komen, seperti Afiq, mengatakan bahawa pertama kali dia berkayuh, dia memakai seluar dalam sampai seluar dalam tu koyak. Okey, itu pun berapa kilometer saja dia berkayuh, sudah koyak seluar dalamnya. Okey, jadi seluar dalam ni walaupun permukaan licin, tetapi tengok di dalamnya masih ada jahitan. Jadi jahitan ni, jahitan benang ni, bila terkena pada kulit kita, dia memang kasar. Boleh berlakunya chafing ataupun melecet. Jadi ia juga tidak sesuai. Okay? Dan seperti saya katakan, dari segi ventilationnya adalah lebih baik kulit kita terus kepada permukaan chemise, dan kemudian chemise tu akan menyalurkan peluh-peluh kita kepada permukaan lycra, iaitu material yang digunakan untuk bib short, dan
peluh kita akan cepat kering. Kita akan rasa lebih sejuk di dalam bahagian punggung kita dan bahagian kemaluan. Okey, jadi itu saya telah jawab tentang masalah kalau ada yang ingin pakai seluar dalam yang jenis lincin, kan? Okey, bagaimana pula mereka yang ingin menutup aurat? Aku bebas juga telah bertanya soalan yang baik, boleh tak kita memakai compression tie? Jadi dulu sebagai runner ya, saya juga memakai compression tie, iaitu jenama yang saya paling suka ialah 2XU, dan boleh tahan juga. Compression tie ni mahal juga. Ada harganya 400, 600, 800, 1000 pun ada. Okey. Jadi ini contohnya ialah compression tie. Jenama 2XU. Okey. Jadi memang masa dulu kadang-kadang biasalah newbie kan. Saya pun pernah jadi newbie. Bila berlari ni kadang kaki cramp dan bila kita tak tahu caranya, jadi compression tie ni memang membantu. Jadi untuk newbie, kalau anda berkayuh, kalau anda ada memakai compression tie ni, dia boleh membantu sebenarnya sedikit sebanyak. Okey. Tapi masalahnya ialah compression tie ni ia adalah seperti seluar kan. Aku bebas telah bertanya macam mana nak pakai compression tie ni. Kalau saya menggunakan compression tie ni, jadi saya akan pakai compression tie ni di bahagian dalam. Okey, di bahagian dalam, dan saya tak pun pakai seluar dalam. Dan kemudian saya akan pakai bib short. Okey, dan saya akan pakai Vaseline ataupun chemise cream. Jadi itu cara saya memakai kalau compression tie. Tetapi sebab saya telah berkayuh sekian lama, bertahun-tahun lamanya, dan saya tiada masalah tentang cramp ni, kekejangan otot, jadi saya tidak memerlukan lagi compression tie ni. Saya hanya menggunakan compression tie ni hanya semasa berlari. Okey, semasa memasuki maraton. Selain daripada itu, untuk berkayuh, saya tidak memerlukan compression tie. Jadi ada pula yang salah anggap. Mereka tengok di televisyen, mereka dapat lihat ada je pro cyclist, terutamanya dalam musim sejuk, mereka memakai seluar panjang. Sebenarnya itu bukanlah compression tie. Itu adalah merupakan leg warmer, kan? Leg warmer. Okey, saya tunjukkan leg warmer. Anda boleh dapatkan leg warmer sebegini. Okey. Jadi sebenarnya dia sarung saja. Okey, di bahagian dalam, dan anda dapat lihat leg warmer ni. Jadi di bahagian tengahnya iaitu chemise ataupun kita punya bib short. Jadi dia tidak menghalang kita punya bib short. Dia seperti stocking saja. Okey, jadi anda masih boleh menutup aurat. Dan yang paling saya suka, sebab kalau pakai leg warmer ni yang jenis panjang memang panas. Okey. Jadi saya suka iaitu yang 3/4. Okey. Iaitu dipanggil knee warmer. Ini bukan bahasa Cina, knee warmer. Okey, bermaksud dia menutup sampai ke lutut lah. Okey. Jadi dia pendek, dia lebih pendek daripada leg warmer. Jadi ini selesa, sesuai untuk cuaca di Malaysia. Jadi kita boleh pakai leg warmer. Okey, dan cara memakainya ialah kita pakai dulu. Okey, kita pakai dulu leg warmer ataupun knee warmer ni, dan kemudian baru kita pakai bib short. Sebab kalau bila anda pakai bib short dulu, baru anda pakai knee warmer ataupun leg warmer, kadang-kadang ia hampir sampai kepada bahagian peha. Jadi anda perlu lipat pula bib short. Maklum, bib short ni sangat ketat. Jadi kalau bib short yang bagus, dia memang fit saja supaya ia tidak longgar, supaya kurang geseran. Jika bib short anda longgar, ia akan menyebabkan banyak lagi geseran. Jadi sebab itulah pertama sekali bila saya beli bib short seperti jenama Black Sheep, di mana selalunya saya akan memakai saiz M, S yang paling kecil, tapi saya telah dicadangkan untuk memakai saiz XS. Itulah pertama kali bib short yang saya memakai saiz XS, dan bila saya pakai memang sangat ngam, sehingga saya boleh rasakan tidak bergerak di bahagian punggung saya, kan, di bahagian kemaluan tidak ada pergerakan. Itu adalah sebenarnya bagus, lebih bagus. Walaupun bib short Black Sheep ni
tidaklah tebal paddingnya, tetapi ia adalah selesa, dia dapat mengurangkan shuffling. Jadi itu antara kelebihan. Kalau kamu boleh memakai saiz yang ngam-ngam, jadi itu adalah lebih baik daripada anda memakai bib short yang sangat longgar. Okay? Jadi longgar ni akan menyebabkan banyak lagi geseran ataupun shuffling. Jadi saya telah menerangkan agak panjang lebar juga tentang perlukah memakai seluar dalam semasa berkayuh, dan jika anda rasa video-video saya selama ini bermanfaat, silalah like, share, komen dan subscribe. Saksikan video-video saya yang lain. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.